rukun negara Encik Izzuan Sarawak, Siluan Take One. And action. Okay, Encik Izzuan, if you can just share with us dalam whichever language you are comfortable in, berkenaan dengan the rukun negara which was drafted in 1970. How has it actually impacted on the lives of Malaysians, especially Sarawak, in Sarawak? Okey, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kepada rukun negara yang telah digubal pada 1970, hari ini rukun negara kita berusia sudah mencecah 50 tahun. Dan pastinya kalau kita letakkan usia 50 tahun pada fizikal seorang manusia, ianya sudah dikategorikan sebagai seorang yang sudah berusia dan tua. Pastinya rukun negara yang kita ada pada hari ini dicetuskan oleh idea ataupun sebab musabab yang saya rasa cukup relevan dan penting pada ketika masa tersebut, iaitu susulan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Jadi setelah itu rukun negara ditubuhkan, diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970, kita melihat perubahan kepada bukan sahaja struktur pentadbiran, bukan sahaja kepada gaya hidup, tapi lebih kepada bagaimana ianya dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita melihat bagaimana amalan ini diterapkan di sekolah-sekolah, bermula daripada peringkat kita kecil lagi, seterusnya peringkat sekolah menengah, dan benda ini diteruskan dari masa ke semasa sehinggalah kita mencecah ke usia dewasa kita, dan kadang-kadang di setengah tempat, khususnya di institusi pekerjaan juga diterapkan, diingatkan pasal rukun negara, meletakkan pentingnya rukun negara kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia seharusnya kita maklum, kita menghayati dan mengamalkan apa yang termaktub dalam rukun negara tersebut. Kalau kita melihat dari aspek negeri Sarawak, Sarawak boleh dikatakan sebagai salah satu contoh terbaik kalau kita melihat pengamalan rukun negara, khususnya bila kita berbicara soal perpaduan. Okay? Kalau kita melihat Sarawak terdiri daripada pelbagai jenis kaum, bangsa, anutan agama dan sebagainya, tetapi kita dapat hidup dalam suasana yang cukup rukun dan damai. Mungkin ini adalah salah satu daripada apa yang diharapkan daripada rukun negara yang telah dibentuk pada 1970. Bila kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang memastikan bahawa keadilan sosial itu dapat dijamin melalui perlembagaan kita, melalui undang-undang yang ditubuhkan, maka sebagai rakyat Malaysia kita tidak merasa gusar tentang bagaimana hak kita dijamin, bagaimana rakyat kita perlu dibentuk, bagaimana seharusnya rakyat Malaysia itu berfikir. Ini yang paling penting, dan alhamdulillah Sarawak hari ini kita terus bergerak di bawah kunci perpaduan, dan alhamdulillah sebenarnya Hari Sarawak yang semalam pun kita melihat dengan tema Sarawak Cemerlang meletakkan bahawa misi ataupun visi yang amat berhormat Ketua Menteri berteraskan perpaduan yang ada sebagai kunci utama untuk kita terus melangkah kepada Sarawak Maju 2030, insyaAllah. That's very interesting, sangat menarik berkenaan dengan bagaimana rukun negara telah pun menjadi satu cara hidup untuk kebanyakan orang. Jadi macam mana pula dengan generasi muda? How do you think the 5 principles can make young Malaysians more aware of this need to continue to bring the rukun negara and bring that unity part as a longer exposure for everyone to enjoy? Okey. Rukun negara ditubuhkan pada tahun 1970 dengan asasnya untuk kita meletakkan perpaduan sebagai teras utama kepada apa yang ingin kita capai melalui rakyat Malaysia. Dan ia juga merupakan satu yang kita namakan ataupun satu yang kita sifatkan sebagai ideologi kebangsaan. Bagaimana kita membentuk persepsi, membentuk ideologi di kalangan masyarakat Malaysia untuk terus bersatu tanpa kita dengan kita mengedepikan soal perbezaan agama, perbezaan gender, perbezaan warna kulit dan sebagainya. Sebab itu kalau kita melihat 13 Mei 1969, rentetan daripada peristiwa tersebut bukannya sahaja 13 Mei, tetapi ia telah berlaku beberapa tahun sebelum tersebut. Dan 13 Mei adalah kemuncak kepada pergeseran, khususnya melibatkan antara kaum yang berada di Malaysia. Maka dengan itu kita melihat pentingnya satu ideologi kebangsaan, which is rukun negara, yang kita perlu bentuk untuk meletakkan perpaduan sebagai tonggak utama supaya rakyat kita bersatu padu, meletakkan kesetiaan, menumpahkan taat setia kepada raja dan negara itu di dalam perlembagaan kita, dan dia harus dizahirkan dari segi tindak tanduk dan bukan sekadar untuk diamalkan dan dihayati semata-mata. Sebab itu kalau kita melihat rakyat Malaysia bermula daripada 1970 sehingga ke hari ini, alhamdulillah, kita tidak lagi melihat soal-soal kata apa yang orang cakap sebagai
pergeseran kaum yang cukup tegang, perselisihan, pergaduhan yang cukup besar yang kita lihat di negara kita. Alhamdulillah, kita tidak ditontonkan dengan perkara-perkara yang berkenaan, yang mana kita melihatkan bahawa rukun negara ini nampak kita berjaya mencapai dan menggarap apa yang kita inginkan melalui perkara-perkara yang prinsip-prinsip utama. Sebab itu kita melihat pentingnya 5 teras utama: kesetiaan kepada raja dan negara, kepercayaan kepada agama, keluhuran perlembagaan, kesopanan, kesusilaan. Perkara-perkara ini perlu dihayati dan diamalkan satu persatu, dan akhirnya kalau kita melihat bermula daripada kepercayaan kepada Tuhan dan akhirnya sekali adalah balik kepada individu, which is kita sendiri, iaitu kesomaran dan kesusilaan yang meletakkan di mana akhlak, adab, budaya sebagai teras untuk kita menjadi warga negara yang berdisiplin, berakhlak baik dan juga mampu menyumbang kepada negara, dan kita mengedepikan sebarang perbezaan dan kita melihat Malaysia sebagai satu kesatuan nasional. Ada kalanya orang pertikaikan tentang kenapa kita harus setia kepada raja dan negara. Mungkin ada sedikit your opinion or your views about that, di mana they are said to be loyal, the loyalty to king and country is an important principle as the second principle of the rukun negara. Okey. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja negara merupakan satu perkara yang kita tidak boleh letakkan sebagai perkara sampingan ataupun kita letakkan sebagai ini sebagai bukan perkara yang mandatory. Sebagai rakyat Malaysia, kesetiaan kepada raja dan negara itu merupakan satu perkara yang harus dan harus kita tumpahkan taat setia kita kepada raja dan negara, kerana mengikut sistem negara kita, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, raja merupakan pemerintah utama, ketua negara. Kalau kita melihat perlembagaan kita pun, parlimen kita dibentuk melalui wujudnya yang di Pertuan Agong. Jadi ini menunjukkan kepada kita peri pentingnya peranan Sultan, peranan yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara. Dan untuk itu kita melihat mengapa kita harus menumpahkan taat dan setia kita kepada raja negara, sebab ia adalah simbol. Ia adalah salah satu simbol ketuanan kita dan salah satu simbol perpaduan. Bayangkan dalam satu negara kita mempunyai terlalu banyak ketua. Dalam satu kapal kita mempunyai sampai 2-3 nahoda. Jadi mana satu yang harus kita ikut? Soalnya mudah, kita harus berpastikan kepada satu arahan utama, satu ketua utama yang mana kita harus ikut apa yang telah diarahkan, apa yang telah digariskan berdasarkan perlembagaan negara kita. Begitu juga dengan negara kita. Kalau bukan kita untuk mencintai negara kita, kalau bukan kita sebagai rakyat Malaysia, siapa lagi? Kita melihat apa yang telah berlaku pada negara kita pada ketika ini. Kita dilanda pandemik COVID-19. Jadi kita melihat seluruh rakyat Malaysia bersolidariti atas bentuk macam mana? Dengan kita menyokong arahan daripada kerajaan, seruan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Perdana Menteri kita untuk terus mengamalkan gaya hidup nasihat dan sebagainya. Dan kita melihat solidariti akhirnya menjuruskan kita kepada kejayaan apa yang kita lihat pada hari ini bila kita berjaya melandaikan graf pandemik kita. Jadi perlunya kita untuk memastikan bahawa sokongan kita kepada pemimpin kita, sokongan kita kepada negara itu terus dizahirkan dan ianya tidak seharusnya berbelah bahagi ataupun ada galang gantinya. Itu pandangan saya. Salah satu soalan hampir terakhir, saya nak tanya macam mana pula dengan perpaduan antara kaum. Setiap kaum perlu memahami kepentingan hidup bersatu padu untuk negara, keselamatan negara, kemakmuran negara, kestabilan negara. Jadi macam mana untuk nak memberikan mereka kesedaran itu bahawa ini penting biar bila atau masa bila pun kita berada dalam negara ini. Sebab kadang-kadang banyak diviralkan cerita-cerita yang tertentu yang boleh menaikkan atau menyemarakkan api kurang puas hati secara tak langsung. Jadi macam manakah dengan adanya rukun negara yang prinsip terakhir kesuhapanan dan kesusilaan, di mana termaktub juga ada unsur acceptance and tolerance di dalamnya supaya kita semua boleh hidup bersama, macam mana agaknya boleh disampaikanlah expectation itu ataupun harapan itu kepada warga Malaysia selebihnya, terutamanya yang generasi muda. Saya melihat prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, merupakan salah satu prinsip menekankan kepada jati diri. Jati diri, soal kecintaan kita kepada negara, soal adab, soal budaya yang mana ini telah dibentuk semenjak kita kecil lagi.
ianya juga berkait rapat dengan soal personality individu masing-masing. Kalau kita melihat daripada institusi kekeluargaan itu sendiri, kita telah dibangunkan personality kita. Kalau dekat rumah kita mempunyai ibu bapa yang penyayang, mak bapa yang baik, saya cukup yakin insya-Allah anak yang dilahirkan juga mempunyai ciri-ciri kasih sayang di dalam diri mereka. Begitu juga kalau kita melihat keluarga yang dilahirkan daripada keluarga yang berantakan, saya cukup yakin ia juga mempengaruhi perkembangan minda dan emosi anak-anak, dan ianya akan dizahirkan dalam bentuk-bentuk yang negatif pada suatu hari kelak. Dan institusi keluargaan cukup penting untuk membina asas kepada kesopanan dan kesusilaan. Kemudian kita dibentuk lagi di peringkat sekolah dan seterusnya di peringkat kerja sekalipun, institusi pekerjaan pun kita juga dibentuk bagaimana kita harus menghormati majikan kita, bagaimana kita harus menghormati pemimpin, bagaimana kita mematuhi arahan dan menyiapkan tugasan yang diberikan kepada kita. Jadi soal kesopanan dan kesusilaan lebih kepada personality, bagaimana kita saling tolerance di antara kaum dengan kaum yang lain supaya kita dapat menzahirkan satu rakyat Malaysia yang bersatu padu tanpa kita meletakkan apa yang dikatakan sebagai perbezaan itu sebagai benda yang terlalu nyata untuk dilihat. Sebaiknya kita melihat kepada satu persamaan yang kita boleh raikan secara bersama, secara kolektif. Jadi kesopanan dan kesusilaan itu cukup penting untuk kita menjadi seorang warga Malaysia yang saling menerima. Soal pokoknya adalah kita saling menerima dan kita tidak merasakan bahawa kita hanya sahaja yang perlu menang, walaupun dalam perlembagaan kita Islam telah dinyatakan sebagai rasmi, tetapi dalam perlembagaan juga kita meraihkan agama lain untuk dianuti, untuk diamalkan dan juga untuk dihati. Maka seharusnya kita meletakkan prinsip utama ini, bukan saja prinsip kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan, tapi juga 4 prinsip lain juga terus diletakkan sebagai ideologi kita supaya panduan kita untuk menjadi warga negara yang baik itu dapat dilaksanakan. Baik. Ya. Ada apa-apa lagi yang nak ditambah tentang ulang tahun ke-50 Rukun Negara di Malaysia bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini? Sebagai rakyat Malaysia, saya pastinya mengharapkan agar rukun negara ini terus didukung. Bukan sahaja untuk kita menyebut rukun negara pada setiap hari perhimpunan kalau di sekolah, di institusi pekerjaan dan sebagainya, tapi juga kita melihat ianya lebih dipraktikkan, diamalkan dari segi gerak kerja, dari segi amalan harian kita. Kalau kita melihat hari ini, kita terlalu didedahkan dengan masalah-masalah sosial. Masalah sosial kita hari ini bukan saja benda yang dizahirkan depan mata, tapi dalam bentuk penulisan, dalam bentuk-bentuk komen di media sosial dan sebagainya. Kita melihat rakyat Malaysia kita pada hari ini lebih suka menilai, lebih suka menghukum sesuatu isu tanpa membuat kajian yang sepatutnya. Dan apa yang lebih teruk, ada di antara warga sosial kita yang suka menghebohkan, menggembar-gemburkan benda-benda yang tidak betul dan akhirnya ia akan memberikan masalah. Banyak masalah yang akan timbul, khususnya berita-berita yang tidak benar, berita palsu yang disebarkan dan akan menyusahkan orang lain. Sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, kita harus mempunyai perasaan sayang, cinta dan sense of belonging terhadap negara kita. Itu yang penting. Dan saya mengharapkan kerajaan kita terus memperkasakan untuk memastikan setiap lapisan generasi mengamalkan, menghayati rukun negara. Maka tidak heranlah mengapa kerajaan sekarang mengekalkan Kementerian Perpaduan di peringkat nasional supaya memastikan perpaduan menjadi agenda utama untuk kita menggerakkan Malaysia ke arah negara yang lebih maju pada masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih Cik Zuan. Ya, sama-sama. Satu je. Ya.